بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini kita bertemu dalam tadabbur Quran ringkas. Ya, tadabbur ringkas Quran. Pada hari ini saya akan berkongsi daripada halaman 1 hingga 2 untuk kita memahami apakah intisari yang ada di dalam halaman-halaman ini. Moga-moga ia memberi manfaat kepada kita dan memahami daripada halaman ke halaman Al-Quran secara ringkas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Pada halaman yang pertama kita memulakan dengan surah Al-Fatihah. Surah yang biasa kita baca, ada 7 ayat dan ini adalah surah yang menjadi sinopsis kepada keseluruhan Al-Quran. Surah Al-Fatihah ini, surah Makkiyah, adalah sinopsis kepada keseluruhan Al-Quran. Apakah pentingnya Al-Fatihah ini kepada kita? Kerana apabila kita membaca surah ini, namanya pembukaan kepada Al-Quran, ia pembukaan kepada kita akses kepada perkataan Allah, pembukaan, membuka peluang untuk kita mendapat hidayah, bantuan daripada Allah SWT. Itu sebabnya pada setiap hari, kalau kita rasa buntu, kita rasa ada masalah, jangan lupa untuk kita membaca Al-Fatihah. Dan bilakah masa terbaik untuk membaca Al-Fatihah? Pada waktu yang ditentukan oleh Allah SWT, iaitu di dalam solat kita. Nak baca lebih okey, tak ada masalah. Tetapi pada waktu solat, yang Allah nyatakan kitaban mauquta, itu adalah apa yang perlu kita amalkan. Jaga betul-betul. Kerana waktu kita buntu, waktu solat contohnya, bila dah sampai waktu zuhur itu, kita akan rasa letih, lelah, kita rasa tak boleh fikir. Walaupun kita mungkin rasa macam kita adalah pada tahap yang paling segar pada waktu itu, contohnya baru jumpa dengan klien, dia kata bahawa saya nak close deal 1 juta, tapi kita kena ingat bahawa mungkin di peringkat manusia kita rasa terbuka luas pintu rezeki, tetapi di sisi Allah tertutup kerana tidak memberi perhatian kepada perkataan daripada Allah SWT. Jadi inilah surah Al-Fatihah, ada 7 ayat, dan apakah poin yang boleh kita ambil daripada surah ini? Satu,
pada ayat yang pertama, ya, iaitu bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa poinnya? Yang amat berkuasa adalah Allah Subhanahu taala yang Maha Penyayang. Bila kita buat sesuatu, saya menulis contohnya dengan nama Allah. Kalau saya bercakap dengan nama Allah, yang berkuasa ialah Allah yang mengizinkan saya dengan rahmat kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, saya boleh buat apa yang saya buat. Tanpa bantuan daripada Allah, kita mungkin ya mudah ada orang yang tak boleh minum, ya kena masuk melalui hidung, ada yang kena tebuk dekat leher. Kerana apa? Kerana kita bercakap tentang bahawa bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Semua benda kita buat dengan nama Allah. Yang pertama. Pada ayat yang keempat, kita ambil 3 poin bagi setiap halaman. Pada ayat yang keempat, penguasa hari pembalasan. Apa poin dia? Poinnya ialah pada ayat yang ketiga, Allah menyatakan bahawa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim beri macam-macam kepada kita. Allah beri dengan kasih sayangnya, Allah bagi kita nafas, makan, minum, idea berfikir, boleh kita sihat, ataupun kita ada duit, ada rumah. Tetapi sebenarnya Malik Yaumiddin, kita akan bertemu dengan penguasa hari pembalasan, akan tanya kepada kita apakah yang ada pada kita, ya, sudah diguna untuk apa? Adakah diguna untuk ad-din, untuk agama, ataupun saya joli saja, ya, saya tak kisah pun, saya nak guna, saya tak nak guna. Itu akan ditanya oleh Allah SWT. Apa pelajaran untuk kita? Maksudnya setiap hari ini kita kena tanya, saya punya kesihatan, saya punya duit, saya punya pemikiran, saya ada ijazah, saya sedang belajar, saya ada ibu, ayah, kawan, sebagainya, saya dah gunakan untuk ad-din atau tidak? Kalau digunakan untuk ad-din dengan berpandukan kepada panduan Al-Quran daripada sunnah, terbaik. Tetapi kalau tidak, kita sebenarnya akan bertemu bukan sekadar penguasa, raja biasa-biasa, tetapi raja segala raja yang akan bertanya, kalau lepas akan pergi syurga, kalau tak lepas satu lagi tempat. Dan poin yang ketiga, saya nak bawakan pada ayat yang ketujuh. Apakah maksudnya? Jalan orang-orang yang diberikan nikmat, yang engkau berikan nikmat, bukan yang dimurkai, bukan yang disesatkan. Kita mohon pada Allah SWT agar Allah pimpin kita. Apa yang kita minta kepada Allah? Allah beri kita jalan orang yang diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat ada di kalangan para nabi, siddiqin, orang syahid, orang yang soleh. Apakah ciri mereka? Mereka berjuang membantu orang lain. Membantu orang lain. Kerana apa? Kerana mereka adalah orang-orang yang memberi manfaat. Khairun nas anfa'ulin nas. Yang paling baik di kalangan kamu adalah yang memberi manfaat kepada manusia. Dan kita ada pada halaman yang kedua, kita membincangkan tentang bagaimana permulaan surah Al-Baqarah, surah lembu betina. Ya, perkataan ini akan digunakan, akan dimuncul pada ayat yang ke-65 hingga 67 nanti. Tetapi apakah yang ada pada halaman ini? Ada banyak pelajaran. 3 poin yang kita ingin ambil pada hari ini. Yang pertama, pada ayat pertama, Alif Lam Mim. Apa bunyinya, apa maksudnya, saya tak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dalam surah Al-Fatihah, ya, kita mohon pada Allah pada setiap hari, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah mulakan dulu dengan Alif Lam Mim kerana ia bukanlah ilmu baru, bukanlah kemahiran baru, tetapi ia adalah sikap baru kita. Iaitu setiap kali kita berinteraksi dalam hidup, kita berfikir, menyelesaikan masalah, kita kena mengakui bahawa ya Allah, Engkau yang Maha Tahu, aku tak tahu. Ya, bila kita nak cari rezeki, ya Allah, Engkau yang tahu rezeki kat mana, macam mana nak dapat rezeki, aku tak tahu. Kita mengakui itu penting kerana itu adalah ciri hamba yang dinyatakan pada ayat kelima surah Al-Fatihah yang kita baca saban hari. Allah nakkan kita agar merendah diri, kerana the point ketika kita merendah diri, bersedia Allah akan bantu kita. Bukan merendah diri pada manusia, merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin pertama. Yang kedua, dalam ayat yang kedua Allah menyatakan inilah kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Iaitu Quran ini akan menjadi kitab, ya. Tak diletakkan Quran di sini, diletakkan Al-Kitab. Al-Kitab tu maksudnya adalah sumber peraturan yang tertulis. Kalau kita jadikan ia sebagai SOP ketika kita ini lemah, tak tahu, ya, dalam hidup kita ni memang kita tahu dah Alif Lam Mim mengajar kita agar kita mengakui kita lemah, kita tidak tahu. Berpandukan SOP tanpa ragu ini, insya-Allah ia akan menjadi hudal lil muttaqin, akan menjadi hidayah, pencerahan. Kita daripada tak ada idea dapat idea, daripada tak semangat dapat semangat, daripada tak bahagia dapat bahagia. Kerana apa? Kita akan dipimpin oleh siapa? Oleh hidayah daripada Allah Subhanahu Taala. Dia macam kita naik pakai Waze, ya, bila turn right, turn left, itu adalah hidayah daripada Waze. Ya, itu pun kita rasa yakin nak pergi mana saja, yang penting ada alamat,
waste. Kan, kalau kita tak tahu kita Google, tetapi sebenarnya ada benda yang kita tak boleh Google, ada benda yang kita waste tapi akhirnya masuk gaung. Tetapi bila dapat hidayah daripada Allah SWT, tempat yang tidak ada waste, tidak ada internet, tidak ada signal, kita masih lagi dapat signal daripada dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Poinnya ialah macam mana kita nak dapat signal tersebut, kita kena selalu menjadi orang yang membaca Al-Quran. Ya, Alkitab. Ya, Al-Quran ni selalu kita baca, tapi bila Alkitab kita ambil perlembagaan yang ada dalam Alkitab itu, kita jelmakan dalam kehidupan kita seharian. Itu cara kita berinteraksi menyebabkan kita akan sentiasa dipandu. Dan Allah cakap di sini lil muttaqin, pada orang yang bertakwa. Apa ciri bertakwa? Disampaikan pada ayat yang ketiga dan yang keempat. Ayat ketiga dan yang keempat. Apakah ciri tersebut? Yang pertama adalah beriman pada perkara ghaib, yang mendirikan solat, yang infak, yang percaya kepada kepada kitab sebelum ini, kitab sekarang, dan juga percaya pada hari akhirat, yakin pada hari akhirat. 5 ciri ini perkara yang perlu kita semak pada setiap hari. Ya, paling kurang pun 3 perkara lah yang majoriti ataupun yang kita nampak, iaitu Quran, solat dan infak. Dapat kita jaga 3 perkara ini, dapat kita faham dan dapat kita buat dengan niat takwa, nak mendekatkan diri pada Allah, maka insya-Allah apa Allah janjikan pada ayat yang kelima, wa ulaika humul muflihun. Jadi ini 3 poin, ya, iaitu daripada ayat pertama dan daripada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, keempat itu ada poin. Banyak poin, tetapi inilah poin yang kita ingin sama-sama amalkan agar Quran, solat, infak ini adalah kesimpulan awal, ya, surah Al-Baqarah. 5 ayat ini adalah kesimpulan awal surah Al-Baqarah. Kalau kita faham 5 ayat ini, insya-Allah kita akan jadi orang yang berjaya. Orang berjaya itu adalah hatinya itu hidup, dan hati yang hidup itu dinyatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada pada ayat 1 hingga 5, dengan selalu ada mindset apa? Ya Allah, aku ni tak tahu, Engkau yang Maha mengetahui. Makin banyak kita berdoa, makin banyak kita baca Quran, makin banyak kita solat, makin banyak kita insya-Allah mampu membantu manusia lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melihat kepada halaman yang ketiga apabila Allah menyatakan pada ayat yang ke-6 dan ke-7 ciri orang yang hatinya mati. Kita sudah bincangkan pada halaman yang kedua hati yang hidup itu ada pada 5 ayat. 5 ayat. Hati yang mati itu pada ayat yang ke-6 dan ke-7 iaitu apabila Allah menyatakan sesungguhnya orang yang kafir itu sama sahaja diingatkan tidak diingatkan mereka itu tidak beriman. Allah tutup kepada hati mereka, pada pendengaran mereka, pada penglihatan mereka. Pada mereka ada azab yang sengsara. Apa poin yang kita ambil? Poin pertama di sini yang kita boleh ambil daripada ayat 6 dan 7 ini ialah orang yang kafir ini kita kena faham. Surah Al-Baqarah ini turun ketika Nabi sudah sampai di Madinah. Nabi sudah pun berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Tetapi ada orang yang tidak mahu percaya. Diingat. Kerana tidak mahu percaya, orang ini digelar sebagai innalladzina kafaru. Jangan pula kita lepas ni baru kita ingatkan kawan kita baru sekali, ingatkan anak kita baru 50 kali, baru setahun, baru 6 tahun. Kita dah cakap dia kafir. Ya. Yang penting ialah apa? Lama kita ingatkan banyak kali tetapi masih lagi nak mencabar Allah dan Rasul, yang itu digelar sebagai orang yang kafir. Maka kesannya apa? Dia diingatkan tak diingatkan dia sama sahaja. Ya, poin dekat sini ialah kita selalu kena ingatkan orang lain, dan kalau orang lain ingatkan kita jangan kita tidak percaya ataupun kita rasa macam tak kan. Dalam masa yang sama ialah kita kena janganlah terima semua, ya. Kalau benda itu ada asas daripada siapa? Daripada hudam mir rabbihim yang kita tengok pada halaman yang kedua, yang itu kita cepat-cepat terima. Poin yang pertama. Poin yang kedua, Allah menyatakan tentang ciri orang yang hati sakit pada ayat yang ke-8 hingga 20 sebenarnya. Pada ayat yang ke-8 Allah nyatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, iaitu manusia ni ada yang dia cakap kami beriman pada Allah dan hari akhirat, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Allah bongkar bahawa mereka tidak beriman. Apa tandanya? Ada disambung pada ayat seterusnya, iaitu dia suka menipu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dia kata bahawa saya beriman tapi dia tak pun buat apa yang disuruh. Dia beriman pada Rasul tapi dia tak kisah pun sunnah Rasul. Dia beriman pada Allah, tak baca pun kata-kata Allah dalam Al-Quran. Dia kata beriman pada Rasul, tak baca pun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang begini lebih daripada itu bukan sekadar tak baca tapi dia tidak amalkan. Jadi iman ini dia memberi kesan kepada apa? Kepada hati, kepada lidah kita dan juga perbuatan kita. Kita pergi belajar, kita pergi amalkan. Itu adalah poin yang kedua yang kita tidak mahu jadi begitu. Ya, maksudnya ialah kalau kita cakap bahawa kita ini adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Hari akhirat itu apa? Hari akhirat itu kita fikirkan apa kesan bila kita buat sesuatu. Kita buat hari ini, kita dengar 5 minit bersama Al-Quran, kita rasa macam saya rasa saya nak amalkan apa yang saya belajar hari ini. Kalau saya dah janji dengan anak saya akan tepati. Itu namanya orang yang betul-betul percaya kepada hari akhirat. Dia takut nanti sampai hari akhirat. Tuan-tuan dah ingat dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, kita akan jumpa penguasa hari pembalasan akan tanya, awak hidup guna nikmat cara agama ke ataupun cara sendiri? Kan susah nak jawab tu. Jadi ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, apabila Allah menyatakan tentang ayat 11. Ayat 11, iaitu apabila dicakapkan pada mereka orang-orang yang sakit hatinya, ini ciri hati yang sakit, la tufsidu fil ard, jangan buat kerosakan di muka bumi. Apa jawab mereka? Innama nahnu muslihun, kami buat baik, kami membaikkan keadaan. Ini
mengingatkan kepada saya, kepada tuan-tuan, bahawa sebenarnya kalau kita nak buat baik, kita kena ikut saleh yang ditunjuk oleh hudam min rabbihim. Quran cakap apa, hadis cakap apa. Tak nak kita kata saya nak buat baik. Contohlah ya, ada orang kata saya nak buat baik dengan klien saya. Saya bagilah dia bagi dia token untuk main kat tempat game judi. Contohnya lah kan ada slot machine tu, kita bagi token, belanja dia RM10, belanja dia teh tarik contohnya. Ingatkan buat baik. Tapi rupa-rupanya kerana ia tidak berteraskan kepada hudam min rabbihim, itu digelar sebagai tufsidu. Kamu sebenarnya membuat kerosakan. Dalam hidup kita sebagai ayah, kita kena cek, kita buat baik tu kerana dengan panduan daripada Allah, ataupun buat baik tapi rupanya berbuat kerosakan. Kita ingatkan, kita sayang sangat anak kita, kita tak kejut anak kita, alah kesian kan, saya nak jadi ayah penyayang, rupanya itu adalah satu kerosakan kepada satu anak. 3 poin dalam halaman yang ketiga bersama Al-Quran.